Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nasra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin summa amin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia di tempat yang mulia pada ketika dan waktu yang mulia setelah mana kita mengerjakan ibadah yang mulia yakni salat. Mudah-mudahan dengan kita niat i'tikaf berada dalam masjid ini, berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan, barakah kepada kita dan mengangkat segala musibah, bala bencana yang menimpa kita, seterusnya memberikan kesihatan yang baik kepada kita zahir dan batin, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan hujan yang turun ini juga adalah hujan rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Iaitu kita masih lagi pada bab yang kelima berkenaan dengan adab-adab bertayamum. Jadi berkenaan dengan adab-adab bertayamum. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini, antara perkara-perkara sunat ketika mana bertayamum, sebagaimana perkara-perkara sunat ketika mana kita mengambil wuduk juga, iaitu antaranya adalah membaca basmalah ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai perkara yang sunat ketika mana kita bertayamum. Kemudian antara perkara sunat ketika mana bertayamum juga adalah mendahulukan anggota yang kanan ketika mana bertayamum. Dan dalam hadis disebutkan bahawa Nabi SAW sangat suka mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dalam banyak hal lah, banyak keadaan Rasulullah suka mendahulukan yang kanan. Boleh dikatakan semua perkara Rasulullah dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kemudian antara perkara-perkara sunat juga ketika mana bertayamum, iaitu menyapu bahagian muka dengan mendahulukan bahagian yang atas, kemudian barulah menyusul pada bahagian yang bawah. Kemudian ketika mana menyapu pada bahagian tangan, iaitu mendahulukan yang kanan daripada tangan yang kiri. Kemudian antara perkara yang sunat juga adalah ketika mana kita nak menepuk debu tanah yang suci itu, kita jarakkan anak-anak jari kita ketika mana menepuk debu di tanah. Walaupun Imam Al-Ghazali sebut ketika mana tepukan yang pertama tu tidak disunatkan kita jarakkan jari-jari, dan juga tak disunatkan kita tak diwajibkan kita jarakkan, dan juga tidak perlu kita buka cincin kalau kita pakai cincin pada tepukan yang pertama. Tapi pada tepukan yang kedua wajib kita buka cincin dan kita kena jarakkan jari jemari kita. Kemudian juga antara perkara sunat yang lain adalah berturut-turut dalam kita melakukan tayamum. Berturut-turut di antara sapuan muka dan juga sapuan kedua-dua tangan. Kemudian juga antara sunat yang lain kita menanggalkan cincin. Ketika mana tepukan yang kedua khususnya kita tanggalkan cincin kita. Kemudian antara yang sunat yang lain adalah kita menipiskan debu tanah tu. Tipiskan. Bila kita dah tepuk, kita tipiskan debu tanah tersebut sebelum kita sapu pada bahagian muka dan juga pada bahagian kedua-dua tangan. Kemudian antara yang sunat yang lain adalah kita menghadap ke arah kiblat sebagaimana kita mengambil wuduk. Kemudian nanti pada sapuan yang terakhir, pada sapuan antara kedua-dua tangan, yang terakhir sekali adalah kita menyelat jari jemari kita. Menyelat jari jemari kita.
Dengan sebab tu tepukan kedua kena buka jari supaya debu-debu tu melekat di celah-celah. Sebab nanti kita nak selatkan antara jari-jari kita, debu-debu ni semua terkena pada bahagian jari jemari kita. Kemudian antara perkara sunat yang lain ialah kita melanjutkan qurrah dan juga tahjil. Apa maksud qurrah ni? Qurrah ni kalau kita basuh basuhan wuduk, kita lebihkan basuhan pada bahagian muka. Itu disebut sebagai qurrah. Jadi ketika mana kita bertayamum, kita sapu pada bahagian muka ni lebihkan. Daripada kawasan muka, hak muka ni, pada ujung rambut sampai bawah dagu, daripada anak telinga kanan ke telinga kiri ni, kita lebihkan. Lebihkan, macam mana kita ambil wuduk kan, kita basuh, kita lebihkan kawasan muka tu. Begitu juga ketika mana tayamum tu dinamakan qurrah. Dinamakan qurrah. Kemudian juga tahjil. Lebihkan basuhan pada sapuan pada bahagian tangan. Kalau wuduk kita lebihkan pada bahagian tangan dan juga bahagian kaki kan. Kalau kita basuh tangan ketika mana ambil wuduk, kita akan lebihkan lepas daripada siku ni. Itu dinamakan tahjil. Begitu juga ketika mana kita basuh basuhan kaki, dilebihkan atas daripada buku lali sampai kepada betis. Itu disebut sebagai tahjil. Jadi ketika mana tayamum, kerana anggota tayamum tu hanya dua je, bahagian muka dan juga kedua-dua tangan. Jadi kalau qurrah tadi bahagian muka, bahagian tahjil tu adalah bahagian tangan. Maknanya ketika mana kita sapu debu tu, lebihkan daripada siku sampai ke atas. Disebut sebagai tahjil. Itu sunat ketika mana kita bertayamum, sebagaimana wuduk kita lebihkan sapuan lebihkan sapuan tu lepas daripada siku. Kemudian antara perkara sunat yang lain lah kita kita bersiwak. Kita bersiwak sebelum kita nak bertayamum. Itu antara perkara-perkara sunat ketika mana kita bertayamum. Kemudian antara perkara yang membatalkan tayamum sebagaimana telah disebutkan sebelum ni lah, apa sahaja yang membatalkan wuduk, ia juga membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan tayamum itu ialah jika kita tahu ataupun adanya air, kita jumpa air selepas daripada itu, maka batal tayamum kita. Kemudian yang perkara yang ketiga adalah murtad. Orang yang murtad, batal tayamum dia. Itu tiga perkara yang membatalkan tayamum. Baik, kemudian setelah mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebelum ini, jadi setelah mana kita dapatkan tanah tadi, tanah yang yang lembut, yang bersih tadi, yang tidak ada perkara yang unsur-unsur lain selain daripada hanya semata-mata zat debu tanah itu. Jadi kita tepuk, buat tepukan yang pertama dengan niat istibahatus solah untuk membolehkan kita sembahyang dengan tayamum itu. Kemudian barulah kita kita sapukan pada bahagian muka. Jadi niat ni jangan ditinggalkan. Niat ni sangat penting kerana niat ni termasuk dalam perkara yang fardu ketika mana kita bertayamum, sebagaimana kita wuduk juga. Jadi niat tu ketika mana kita sapu pada bahagian muka tu, sebagaimana kita wuduk, kita niat apa? Niat tayamum, niat istibahatus solah. Niat nawaitu tayamuma itulah. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan aku sembahyang kerana Allah Subhanahu taala. Jadi itu niat ketika mana kita sapu pada bahagian muka. Kemudian ketika mana kita sapu pada bahagian muka tu, jangan memaksalah untuk debu-debu tu sapu pada sampai pada bahagian janggut yang tebal ataupun yang nipis. Kemudian kata Imam Ghazali, kemudian tanggalkan cincinmu jika ada. Kalau kita pakai cincin, sebab cincin ni adalah sunnah Nabi SAW. Jadi orang lelaki khususnya sunat pakai cincin. Bahkan orang yang pakai cincin ketika mana solat, dia dapat pahala. Ni pakai cincin ketika solat ni dapat pahala. Selain daripada pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, pakai kain pelikat, kan? Dapat pahala. Mudah-mudah aja dapat pahala. Nanti kita sebut apa cincin yang disunahkan kita pakai. Kemudian tanggalkan cincinmu jika ada. Kalau tak ada cincin tak payahlah ditanggalkan. Jadi tanggal cincin, buka cincin tu,
Bila dah buka cincin, kemudian engkau pukulkan pula kedua-dua tanganmu di atas tanah. Ini tepukan yang kedua. Yang tadi tepukan pertama tak sunat kita buka cincin. Pasal apa? Tak disunatkan kita renggangkan jari-jari. Tepukan yang kedua, wajib buka cincin dan juga kita renggangkan jari jemari. Pasal apa? Nak debu melekat dekat celah-celah jari kita. Dan kau pukulkan pula kedua-dua tanganmu di atas tanah sambil merenggangkan. Yang pertama tadi tak renggang, yang kedua merenggang. Tepuk sambil renggangkan jari jemari itu pada tepukan yang kedua. Dan sapulah akan kedua-dua tanganmu sehingga sampai pada kedua-dua siku. Jadi kemudian baru sapu pada kedua-dua tangan, yang kanan dan juga yang kiri sampai pada siku. Sampai pada siku ni dia had dia. Jadi kalau kita nak dapat pahala sunat tadi, lebih tadi tahjil, kita lebihkan atas pada siku, lebihkan sampai ke sini. Itu dapat lebih pahala. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, maka pukullah pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Maksudnya tepukan tadi hanya 2 kali. Sekali tepukan untuk bahagian muka, sekali tepukan yang kedua adalah untuk bahagian kedua-dua tangan. Jadi kalau kata misalnya tepukan itu tidak mencukupi, debu itu tak cukup untuk kita sapu, maka boleh kita buat tepukan yang seterusnya. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain dan selanglah jari-jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jari. Itu yang last, kita menyelat antara jari jemari. Jadi itu cara kita nak bertayamum. Kenapa tadi buka cincin? Sebab supaya debu terkena pada bahagian jari jemari kita, celahan jari jemari. Baik, sebelum kita nak lanjut pada Imam Ghazali sebut dan sembahyang langkau tu, kita sebut tentang sunnah pemakaian cincin. Sunnah halang-halang kita sebut tentang cincin tadi, kita sebut tentang sunnah pemakaian cincin. Sebab apa? Sebab pada bahagian yang kedua, tepukan yang kedua tu Imam Ghazali sentuh tentang cincin, iaitu menanggalkan cincin. Jadi maknanya dalam arti kata yang lain, pakai cincin ni adalah sunnah Nabi SAW. Kalau tidak sunnah, Imam Ghazali tak akan sebut pasal cincin tu. Buat apa nak sebut kalau bukan sunnah? Jadi bila Imam Ghazali sebut, maknanya pemakaian cincin ni adalah sunnah Nabi SAW. Maknanya kita nak pakai cincin pun ikut pada apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Itu ikut sunnah Nabi SAW. Kalau dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Syama'il ni adalah kitab yang menerangkan tentang apa sifat-sifat yang ada pada Nabi SAW, fizikal Nabi SAW, cara pakaian Nabi SAW, cara makan, termasuklah cara pemakaian cincin. Itu dalam kitab Syama'il dalam bab yang ke-12. Di bawah tajuk Babu ma ja'a fi zikri qatami Rasulullah SAW. Dalam bab khatam Nabi SAW, bab cincin itu disebutkan oleh Imam At-Tirmizi tentang sunnah pemakaian cincin. Jadi dalam kitab hadis Syama'il tu disebut tentang cincin, di mana disebutkan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa khairu wahidin an Abdullah bin Wahbin an Yunus an ibn Shihabin an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana qatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min warikhin wa kana fassuhu habasyiyah. Di dalam hadis ni disebutkan tentang cincin Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni adalah qadam Nabi SAW, sahabat Nabi dan qadam ataupun orang yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Kata Sayyidina Anas, cincin baginda Nabi SAW itu dibuat daripada perak. Maknanya cincin Nabi ni dibuat daripada perak. Dan batu cincinnya itu waka nafasu habasyiyah. Dan batu cincin Nabi itu daripada Habsyah. Daripada Habsyah. Ulama mengatakan satu batu cincin Nabi daripada Habsyah, yang kedua batu cincin Habasyiyah itu maknanya batu cincin itu berwarna hitam. Kata itu batu cincin daripada Habsyi. Jadi batu cincin yang Nabi pakai itu yang disebut dalam hadis ni adalah batu akid. Batu akid daripada Habsyah. Daripada Habsyah, batu akid Habsyah. Cincin itu daripada perak, batu tu daripada batu akid daripada Habsyah. Dalam hadis yang lain disebutkan juga hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, hadatsani Abi an
Sumamata an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana naqshu qatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun syatrun wa rasulun syatrun wallahu syatrun. Hadis yang kedua ni juga ada hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Anas mengatakan ukuran, ini tentang ukuran cincin baginda Nabi sallam. Di cincin Nabi sallam tu ada tulisan apa? Muhammadun syatrun, ada tulisan Muhammad satu baris Muhammad, kemudian wa rasulun syatrun, rasul satu baris, kemudian Allah satu baris. Maksudnya di cincin Nabi tu, cincin dalam bentuk lain lah. Yang tadi bentuk cincin Nabi tadi ada batu akik. Cincin yang lain ada tulisan Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah. Kemudian dalam bab yang ke-13 dalam kitab yang sama, kitab Syama'il, disebutkan babu ma jaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yaminih. Tadi sebut tentang cincin, ciri-ciri cincin Nabi antaranya lah, iaitu ada batu, dan yang kedua tadi tak ada batu, ada tulisan, tidak ada batu. Maksudnya cincin perak, di cincin perak tu di atas tu dia ada tulisan. Dia ada tu tulisan Muhammad Rasulullah. Hadis yang pertama tadi sebut tentang cincin Nabi tu dia ada batu. Batu tu daripada batu akik, batu daripada Habsyah. Dalam bab yang ke-13 disebut tentang kaifiah, cara Nabi memakai cincin. Cara Nabi memakai cincin. Yang disebut kana yataqattamu fi yamin. Yang disebut dalam ni Nabi pakai cincin di sebelah kanan, yamin, sebelah tangan kanan. Hadatsana Abdul Qattabi Ziyad bin Yahya hadatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammadin an abihi an Jabir bin Abdullah an radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqattamu fi yaminih. Disebutkan kana anna Nabi sallam kana yataqattamu fi yaminih. Nabi pakai cincin di sebelah tangan kanan. Nabi pakai cincin di jari tangan kanan. Secara umumnya disebut di jari tangan kanan. Jari mana belum sebut lagi. Dalam hadis yang lain disebutkan hadatsana Muhammad bin Abi Umar hadatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Nafi' an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqaza qataman min fiddatin wa ja'ala fasahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'aiqibin fi bi'ri arisin. Dalam hadis ni disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW, cincin Nabi tu daripada fiddah, daripada perak. Kemudian baginda menghadapkan batu cincin itu ke telapak tangan. Ada cara Nabi pakai. Pertama Nabi pakai batu cincin ke atas, batu cincin ke atas. Adapun kalau tidak ada batu cincin yang ada tulis Muhammad Rasulullah tu ada pada bahagian atas. Dalam hadis ni Nabi disebutkan bahawa Nabi pakai cincin, batu cincin tu di telapak tangan. Maksudnya gini, pusing gini. Pernah tengok pakai cincin ini? Nah, batu cincin ke bahagian telapak tangan. Pasal tiamum tadi, nak ulang cara dia orang nak buat tiamum. Kadang-kadang dia tak tahu, kadang-kadang semangat. Belum masuk lagi. Belum lagi. Nanti kita buat. Yang bab tayamum tu kita buat kaifiat. Nanti kita buat kaifiat. Saya tunjuk cara kemudian. InsyaAllah kita tunjuk cara kemudian. Masih diingatkan, memang akan ditunjukkan pun. Sebab saya ikut nota. Saya tulis ikut nota. Bila bab cincin, kita bab cincin sikit lah. Dia sebenarnya kalau tak cerita bab cincin pun tak ada masalah. Sebab dalam bab tayamum ni kalau ikut tak perlu sebut pun. Tetapi kita nak dapat dah dapat manfaat, sebutlah. Jadi kalau kata kita nak manfaat, kita sebutlah. Sebab apa, nanti di tempat lain kalau kita baca Syama'il nanti kita sebut lain pula. Ini kita secara lalu kita sebutlah tentang pemakaian cincin ni. Sebab kadang-kadang tengah orang dia pakai cincin ni ikut dan je. Ikut dan. Bila pakai ikut dan, ikut suka dia, tak ikut macam mana sunnah Nabi, maka tak dapatlah pahala ikut sunnah kan. Jadi kita nak pakai ni nak ikut sunnah, bukan ikut orang pakai. Jadi kalau dia tak ikut sunnah ni, semua jari dia pakai. Semua jari dia pakai kan. Ada besar gini pun ada. Ni dia tak tahu hukum, dia tak tahu cara.
Jadi dia pakai ikut suka dia lah, yang letak macam mana pun. Jadi maknanya sebab tu disentuhkan sikit lah, tak sentuh banyak pun, sentuh sikit. Jadi Nabi pakai tu antara dia cincin tu dia batu cincin ke sebelah telapak tangan. Kenapa batu cincin ke sebelah telapak tangan? Sebagai menunjukkan sifat tawaduk Nabi. Tawaduk Nabi. Jadi bila pakai cincin batu ke sebelah telapak, orang tak nampak lah pakai cincin batu apa, batu akik ke batu apa kan. Dia orang tak tahu mahal ke murah. Tapi kalau kata tunjuk kat sini, orang tahu ni mahal ni, batu akik, batu apa semua kan, zamrud ke apa ke. Jadi akan tahu mahal. Jadi Nabi nak apa nama, tawaduk Nabi SAW. Ada ketika Nabi pakai cincin begitu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahawa tadi kita sebut tadi Nabi pakai cincin sebelah tangan kanan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin pakai cincin di jari jemari sebelah tangan kiri. Maknanya kalau cucu Nabi pakai cincin di sebelah tangan kiri, bermaksud apa? Bermaksud cucu Nabi pernah tengok Nabi pakai cincin tangan sebelah kiri jugalah. Kalau tak, takkanlah cucu Nabi nak pakai di sebelah tangan kiri. Maknanya dalam arti kata yang lain, cincin ni boleh pakai pada sebelah tangan kanan dan juga boleh pakai sebelah tangan kiri. Sunatnya ialah pada jari kelingking dan jari apa nama ni? Jari manis, jari kelingking, jari manis. Jari manis lah paling apa nama ni? Jadi dua jari ni, bagi orang lelaki dua jari inilah. Sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Cuma di sebelah telapak tangan jangan lebih daripada dua cincin pada satu jari. Contohnya gini. Satu jari dia pakai dua cincin. Tak boleh. Tapi kalau pada sebelah telapak tangan, pada telapak tangan kanan misalnya ada dua cincin. Yang ni apa nama tidak ada masalah. Kemudian yang cincin yang lain dia letak sebelah tangan kiri misalnya kata. Kemudian orang lelaki dia makruh pakai di cincin lain, tangan lain. Pakai ni ke makruh. Orang perempuan tak makruh. Orang perempuan dia nak pakai ibu jari ke tidak makruh. Cuma ikut adat lah. Adat tempat kita ni orang perempuan dia tak pakai dekat ibu jari. Tak ada jangan pakailah. Tapi kalau nak pakai pun tidak ada masalah. Dari segi hukum. Pasal apa? Itu perhiasan bagi orang perempuan. Orang lelaki sunat dia dua jari ni je. Kemudian batu cincin tu janganlah lebih besar daripada adat tempat kita pakai. Contoh macam saya sebut tadi besar ni. Janganlah. Kalau adat tempat kita pakai cincin tu batu sedang-sedang je. Sekadar apa yang ada pada tempat kita lah, jangan lebih. Kemudian jangan pakai cincin daripada cincin emas lah. Yang apa nama dalam mazhab kita cincin tu pakai daripada cincin apa nama batu cincin perak. Kemudian batu tu nak pakai batu apa tu pulanglah kan. Dan kalau kita semayang tadi dapat pahala kalau kita pakai cincin. Jadi kalau kita nak dapat apa pahala sunnah tadi, kita buatlah. Ada ketika kita pakai cincin batu ke atas, ada ketika kita terbalikkan. Jadi dengan niat kita ikut sunnah dah dapat pahala. Baik. Okey, ni kaifiat cara kita nak apa nama bertayamum tadi. Iaitu apa? Yang muka kita dah tahulah, bahagian muka kan. Kita tepuk pada bahagian pertama tu, kalau tak buka cincin, tepuk dia dengan rapat dari jemari. Tapi kalau daripada awal kita dah buka cincin pun tak ada masalah. Kan? Tepuk, nipiskan, baru sapu pada bahagian muka. Kemudian kita lebihkan kawasan muka ni supaya dapat pahala sunnah. Disebut qurah tadi, lebihkan pada bahagian muka. Sekali kita sapu. Kemudian tepukan yang kedua dengan kita renggangkan jari jemari kita. Ini cara pada bahagian jari macam mana? Iaitu apa? Kita letakkan jari jemaran apa nama? Jari sebelah tangan kiri kita ni jari jemari tangan kiri bahagian dalam, selain ibu jari di bawah hujung jari jemari tangan kanan bahagian luar. Maksudnya kita letak gini ya. Kan? Letak di sini nak sapu bahagian kanan dulu. Sapu pada bahagian kanan.
Kita sapu ginilah. Sapu di sini. Lepas tu kita pusing, buat pusingan. Buat pusingan. Kan tadi kita tepuk di apa nama, di telapak tangan kita ni dah ada debu kan. Dah ada debu, maksudnya tadi mula daripada sebelah kanan. Kita letak di sini. Kita sapulah bahagian belakang ni dulu. Bahagian bawah sini sapu sampai ke siku kan. Sampai ke siku pusing. Pusing baru sapu bahagian sini. Bahagian sini pula. Boleh nampak maknanya letak yang sebelah kanan tadi, letak di sini. Ni kan ada debu kan? Ada debu. Tak apa kalau tak nampak, nanti kita buat debu betul. Ni maksudnya dah tepuk kan, ada debu. Okey. Letak gini. Letak gini. Okey, tariklah yang tangan yang kiri ni tarik. Bila tarik kan dia kena bahagian ni lah. Kena bahagian ni. Bahagian sini. Bahagian sini je. Yang ni belum kena lagi. Yang ni nanti kita sini. Buat gini kan. Maknanya kita kena di sini. Lepas tu pusing. Dah pusing. Pusing baru dia ambil semua tadi. Semua tadi last sekali yang ni. Ibu jari. Kan? Boleh nampak Yang bahagian ni belum guna lagi. Sebab bahagian ni nak guna bahagian kiri ni. Kita guna bahagian sebelah kanan dulu. Sebelah kanan. Kan? Lepas tu pusing. Okey, selesai. Sebelah kanan dah disapu dengan debu. Kan? Cuma tinggal bahagian ni belum. Bahagian ni pasal nak guna sebelah kiri. Guna sebelah kiri pula. Sebelah kiri. Sama juga pusing sampai ke ibu jari. Okey, yang terakhir baru kita selatkan jari jemari kita. Sebab tu penting tadi yang kedua tu kena renggang kan supaya debu melekat dekat sini. Sebab yang terakhir nanti kita nak selatkan jari jemari kita. Macam kita ambil wuduk lah. Cuma pada sapuan ni dia maknanya kita lebihkan tadi. Lebihkan tahjil. Lebihkan sampai ke sini lah. Macam kita ambil wuduk kan, kita lebihkan. Lebihkan. Lepas tu pusing. Gitulah. Sebelah kiri pun tadi sama. Sampai sini pusing. Last sekali. Gitu. Lepas tu selesai, habis. Cara maknanya cara bertayamum. Boleh nampak bahagian muka senang je, bahagian tangan lah. Cara dia gitu. Macam kita ambil wuduk lah. Ambil wuduk, kita tadah air kan. Tadah air, kita turunkan air pada atas sebenarnya. Bukan basuh gini. Dia sengaja basuh gini. Daripada siku. Bukan basuh pada siku. Basuh pada sini sampai ke siku kan. Cuba kita baca balik. Basuh daripada telapak tangan sampai ke siku. Bukan basuh pada siku sampai ke. Ini banyak orang buat. Terutamanya bila pakai pilih air, pipe air. Gini so. Dia sepatutnya gini. Tahan air dulu, tadah air. Kita macam ambil tayamum tadi dah, tamu gitu kan. Kalau ambil wuduk tadah air, turunkan air kan. Kita ada air kan, turunkan air turun, yang kita sapu. Sapu gini kan ambil wuduk. Lepas tu baru naik ke atas. Sama macam ambil wuduk lah. Sebelah kiri pun sama kan. Macam tu. Sama macam basuh kaki pun daripada ibu jari tu sampai ke bawah sebenarnya. Sebab tu dia ambil wuduk tu dia lebih baik kalau kita pakai cebok. Cebok tu lebih baik. Kalau pilih air boleh juga. Kita jangan buka kuatlah. Buka perlahan. Baik, itu maknanya itu cara kita mengambil kita bertayamum. Bertayamum. Boleh ni boleh nampak gambaran untuk bertayamum. Kemudian bila kita sudah selesai tayamum, kata Imam Ghazali, dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu. Ini kita dah sebut dah sebelum ni. Satu tayamum, satu ibadah yang fardu. Dan beberapa kali yang kau sukai daripada sembahyang sunat. Maknanya satu tayamum hanya boleh pakai untuk satu
ibadah yang fardu saja, tetapi boleh dipakai untuk beberapa ibadah yang sunat. Itu kita dah sebut sebelum ni. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, kalau kita nak sembahyang fardu yang lain yang jenis fardu, maksudnya qada fardu, apa lagi, nazar fardu. Kalau kita nak buat fardu yang lain, maka perbuatlah olehmu tayamum yang baru. Mana ambil tayamum yang baru kalau nak buat perkara yang fardu yang baru. Maksudnya tayamum ni hanya boleh pakai untuk sekali saja untuk fardu, dan boleh pakai beberapa kali untuk perkara yang sunat. Contohnya lepas pada tayamum tadi, pas sembahyang maghrib kita nak sembahyang sunat, okey, boleh pakai tayamum yang sama. Pas sembahyang sunat tadi nak buat sembahyang sunat lagi, boleh lagi pakai tayamum yang sama. Lepas sembahyang sunat tadi nak baca Quran pula, boleh pegang mushaf, tayamum yang sama. Jadi selesai bab tayamum. Okey, kita masuk bab yang seterusnya, bab ke-6, iaitu adab-adab pergi ke masjid. Jadi yang bab tayamum ni kalau nanti ada yang tak jelas tu boleh tanya kemudian. Okey, bab yang ke-6, adab-adab pergi ke masjid. Okey, adab-adab pergi masjid. Dalam bab yang ke-6 ni Imam Ghazali akan akan bahaskan tentang adab-adab kita pergi ke masjid. Lepas tu adab-adab kita pergi masjid tu bermula daripada rumah kita. Kita berjalan pergi masjid, kita naik kenderaan ke, daripada rumah kita tu. Adab daripada rumah tu dah mula dah. Yang ni kita kena tahulah daripada semua orang Islam, kanak-kanak, lelaki, perempuan, kena tahu adab kita nak pergi ke masjid. Ini penting. Apabila kau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Jadi Imam Ghazali mula pada subuh. Sembahyang sunat ni afdalnya kita buat di rumah, bukan buat di masjid sebenarnya. Sembahyang sunat afdalnya kita buat di rumah. Bukan tak boleh buat di masjid, boleh buat, cuma yang afdalnya buat di rumah. Tapi kalau rumah kita jauh, terpaksalah kita buat di masjid. Kalau takut tak terkejar masa kan. Macam rumah Nabi dekat dengan masjid, sahabat semua dekat dengan masjid. Jadi mereka buat solat sunat dekat rumah, kemudian baru datang masjid untuk solat fardu. Jadi yang afdalnya solat sunat di rumah. Imam Ghazali sebut ni, sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Itu sunat fajar lah. Sunat fajar, sembahyang sunat fajar ataupun sunat subuh di rumah. Iaitu apa? Setelah mana kita mandi dan sebagainya, kita sucikan diri, kita ambil wuduk, kemudian kita sembahyang sunat sunat fajar itu ataupun sunat subuh itu di rumah kita. Jikalau fajar telah terbit, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bila dah terbit fajar, terbit fajar di sini sebagaimana kita sebut sebelum ni adalah terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq. Kalau terbit fajar kazib, belum lagi masuk waktu subuh. Terbit fajar shadiq barulah masuknya waktu subuh. Bila dah masuk waktu subuh, barulah sunat sembahyang sunat fajar ataupun solat sunat subuh. Di samping kita sembahyang solat sunat subuh tu, kita seboleh-bolehnya juga buatlah sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Lepas kita ambil wuduk tu, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian baru sembahyang sunat fajar ataupun sunat subuh. Disebutkan dalam hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi sebut, "Man tawadda' nahwa wudu'i." Siapa yang berwuduk sebagaimana wuduk aku, kata Nabi, maknanya siapa yang berwuduk ikut sunnah wuduk Nabi SAW, ikut tertib, ikut sunnah-sunnah yang Nabi ajar dalam wuduk tu, kemudian dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat tanpa dia berkata-kata sesuatu kepada dirinya semasa dalam 2 rakaat tersebut, diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maknanya kalau siapa yang ambil wuduk, kemudian dia sembahyang sunat wuduk, kemudian sembahyang sunat fajar tadi, sunat subuh, dia buat sebagaimana yang Nabi ajarkan, maka dosa-dosanya akan diampunkan. Dosa-dosa yang telah lalu tu akan diampunkan, iaitu dosa kecil lah, akan diampunkan oleh Allah SWT. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, "Ma min muslimin yatawaddau fa yuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fa yusalli rak'ataini
muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap orang Islam yang berwuduk dengan sebaik-baiknya, maknanya ambil wuduk dengan ikut tertib, ikut sunnah Nabi SAW, kemudian dia solat 2 rakaat dengan keadaan apa? Hati dan wajah dia ni menumpukan pada solat tu, 2 rakaat tersebut, maknanya dalam keadaan khusyuk lah. Wajib baginya syurga, wajib dia dapat syurga. Sembahyang sunat wuduk tu usolli sunnata wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas tu baru sembahyang sunat fajar tadi ataupun sembahyang sunat subuh. Baik, nanti kita sambung tentang sembahyang sunat fajar tadi ataupun sembahyang sunat subuh itu dengan kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis. Maknanya sembahyang sunat subuh ni jangan ditinggalkan kerana Nabi tak tinggalkan. Kerana antara fazilat sembahyang sunat subuh ni adalah dapat pahala mengerjakan haji dengan umrah. Nanti kita sebutlah pada pengajian akan datang. Kita akan baca hadis-hadisnya lah. Walaupun dalam Bidayatul Hidayah ni tak sebut, tetapi kita sebut juga apa? Sebagai nak mengambil manfaat. Mazali tak sebutlah sebagai tujuan untuk meringkaskan kitab Bidayatul Hidayah ni, Mazali tak sebut. Kalau nak sebut tu memang panjang lah. Tapi dalam pengajian kita kena sebut lah. Orang yang mengajar, guru yang mengajar kena sebut untuk mengambil faedah. Kalau tak sebut tu, seumpama kita baca buku apa yang ada dalam buku sajalah. Tapi bila kita sebut, kita dapatlah manfaat tu lebih lagi daripada apa yang ada dalam kitab ni, dalam kitab yang asal. Tu sebab tu saya sebutlah. Seboleh-bolehnya sebutlah. Jadi untuk mengambil manfaat. Jadi bila sebut tu kita dapat lebih lagi manfaat dia. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf, ada salah silap, mohon bagi teguran. Jadi insyaAllah nanti pada pengajian akan datang kita sambung lagi bab yang ke-6 tu. Masih lagi bab yang ke-6 berkenaan dengan solat sunat fajar tadi. Kita akan sebut kelebihan-kelebihan solat sunat fajar. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Dan saya akan sebut juga tentang sunat kita tidur selepas salat sunat fajar. Nanti sebut pada pengajian akan datang lah. Jadi wallahu a'lamu bissawab wa ila marji'u wal ma'ab wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.